Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan syukur dan puji pada Allah Subhanahu wa taala serta jadi panjatkan usaha kita. Kedua diberi kekuatan, kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita duduk seketika imarah rumah Allah Subhanahu wa taala di dalam hayati beberapa petikan ayat yang suci Al-Quran dari hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan boleh menambah ilmu kita, meningkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah, pada malam ini kita sambung lagi kuliah kita. Kita masih lagi berada di dalam surah Ali Imran dan bulan lepas kita dah sampai kepada ayat yang ke-51. InsyaAllah malam ini kita sambung lagi daripada ayat 52 hingga 55 insyaAllah. Sebelum kita tengok terjemahan, sama-sama kita membaca, mendengar ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim juzuk yang ketiga surah Ali Imran 52 hingga 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Sadaqallahul Azim. Surah Ali Imran 52 hingga 55. 52. Falamma ahassa Isa minhumul kufr qala man ansari ila Allah. Falamma maka tak kala mana ahassa menyedarilah, mengetahuilah Isa oleh Nabi Allah Isa alaihi salam minhum di kalangan mereka al-kufra, kekufuran mereka. Qal berkatalah Nabi Allah Isa, man ansari ila Allah, siapakah di kalangan kamu wahai umat-umatku, man ansari yang sedia menjadi pembantu-pembantu aku ila Allah di dalam menegakkan agama Allah. Kita masih lagi di dalam membicarakan kisah bagaimana Nabi Allah Isa AS antaranya bila mana diberi oleh Allah Ta'ala mukjizat yang hebat. Kita dah bentang dah seperti ini. Di antara mukjizat Nabi Allah Isa AS boleh menyembuhkan penyakit-penyakit kustanya, butanya, bahkan yang lebih jauh daripada itu sehingga boleh menghidupkan orang mati. Wa uhyil mauta biiznillah, bukanlah dengan kebolehan dia, kemampuan dia, tidak, tetapi wa uhyil mauta biiznillah, wahai Bani Israel, aku hidupkan orang mati
Bukan kekuatan aku, tetapi biiznillah, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana didatangkan Nabi Allah Isa dengan mukjizat yang begitu hebat, maka tentangan demi tentangan diberikan oleh Bani Israel. Bagaimana Nabi Allah Musa AS dan rahmatullah dihantar kepada Bani Israel, demikian juga Nabi Allah Isa AS dihantar kepada Bani Israel. Di awal ayat 49, wa rasulan ila Bani Israel, wahai Muhammad, Nabi Allah Isa AS wa rasulan merupakan Rasul Allah Ta'ala ila Bani Israel, kepada Bani Israel. Jikalah Nabi Allah Musa datang membawa kitab Taurat, maka datangnya Nabi Allah Isa AS membawa kitab Injil, syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu datangnya Nabi Allah Daud membawa kitab Zabur, datangnya Nabi Allah Musa bawa Taurat. Taurat menghapuskan apa yang ada di dalam kitab Zabur, datangnya Injil menghapuskan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Demikian juga datangnya Nabi SAW bawa Al-Quran, menghapuskan, menghasafkan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Dan di sini bila mana datangnya Nabi Allah Isa membawa Injil, falamma ahassa Isa, kata Allah, wahai Muhammad, kepada kita juga, maka tak kala mana mengetahuilah ahassa alima, mengetahuilah oleh Nabi Allah Isa AS minum di kalangan mereka Bani Israel, kaum dia, al-kufra, mula melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada landasan yang sebenar. Lalu kata Nabi Allah Isa, man ansari ila Allah, qala man ansari ila Allah, qala, berkatalah Nabi Allah Isa, man, siapakah di kalangan kamu, ansari, sedia menjadi pembantu-pembantu aku, pembela-pembela, ansari, pembantu-pembantu aku, disebut kepada saya. Ansari, ya mutakallim, ansari, pembantu-pembantu aku ilallah, di dalam menegakkan agama Allah. Di sini Allah Ta'ala bawa letak kalimah ansar. Kita sedia maklum bila mana Nabi SAW dalam baginda hijrah daripada Mekah ke Madinah. Sebelum Nabi hijrah pun ada sahabat-sahabat daripada Mekah diperintah oleh baginda untuk hijrah ke Madinatul Munawwarah, dan golongan yang duduk di Mekah hijrah dipanggil golongan Muhajirin, dan mereka yang berada di Madinah disebut sebagai golongan Ansar. Nasara yang suruh, nasirun, maknanya mereka yang bagi pertolongan. Sahabat duduk di Mekah hijrah ke Madinah dipanggil pula Muhajirin, dan sahabat yang sedia ada di Madinah bagi bantuan kepada golongan Muhajirin disebut sebagai Ansar. Nabi SAW pernah berdoa keampunan untuk dua golongan, Waghfir ansar, waghfir ansaru wal muhajir, ya Allah ampunlah dosa golongan Ansar wal muhajirah, demikian juga orang yang hijrah. Itu doa baginda, keampunan untuk dua golongan. Bahkan Allah Ta'ala iktiraf dua golongan ini di kalangan sahabat mendapat redha Allah. Sebagai contoh kita, was-sabiqunal awwalun, wahai Muhammad, golongan yang awalnya minal muhajirin wal ansar, daripada Mekah hijrah ke Madinah, wal ansar, dan golongan duduk di Madinah itu sendiri, walladzina tabau bi ihsan, dan mereka yang ikut dua golongan ini dengan penuh ihsan, penuh keikhlasannya, kesempurnaan amalan-amalan kehidupan mereka dua golongan ini. Bagaimana mereka? Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah Ta'ala redha dan mereka juga redha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, disediakan untuk mereka dua golongan ini dan orang ikut mereka syurga yang mengalir digunakan sungai-sungai. Jelas hadis menyatakan, Quran juga sebut kelebihan Muhajirin dan khasnya ialah golongan Ansar. Sehingga Nabi SAW bila mana baginda hijrah, betapa golongan Ansar melayan baginda dan sahabat-sahabat yang lain, sehingga kata mereka, ma akhastum ahabbu ilaina mimma taraktum. Wahai golongan Muhajirin, kata golongan Ansar,
duduk di Madinah. Ma akhsul, apa yang kamu ambil, ambillah. Nak ambil apa pun. Ma akhsul, apa yang kamu ambil, ahabbu ilaina, lebih kami suka, mimma taraktum, apa yang kamu tinggalkan. Apa yang kamu ambil itu kami lebih suka. Ambillah banyak mana pun. Sehingga mereka yang ada 2-3 buah rumah, bagi rumah kepada golongan muhajirin. Dikatakan ada golongan Ansar yang memiliki 2-3 isteri, katakan ambil, pilih. Allah Akbar. Maknanya pengorbanan, bantuan, nusrah daripada golongan Ansar. Qala man ansari ila Allah, berkata Nabi Allah Isa, siapakah di kalangan kamu wahai sahabat-sahabatku, kaumku, man ansari ila Allah, ingin menjadi pembantu-pembantu aku ila Allah di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Qala al-hawariyun, menjawablah al-hawariyun, golongan hawariyun. Qala al-hawariyun, nahnu ansarullah, wahai Nabi Allah Isa, nahnu, kami, ansarullah, sedia menjadi pembantu-pembantu agama Allah. Qala al-hawariyun, di sini Allah Taala bawa datang kalimah al-hawariyun. Apa makna hawariyun? Satu riwayat, hawar maknanya bayda, putih. Kenapa golongan hawariyun ini mereka sangat sentiasa pakai jubah, pakai warna putih, lalu disebut sebagai hawar. Satu, sebagian ulama menyatakan mereka sentiasa mendampingi Nabi Allah Isa AS, sebagaimana ashabus suffah duduk di masjid Nabi SAW. Lebih kurang 70 orang ashabus suffah berada di masjid baginda, termasuklah Hadrat Abu Hurairah, sahabat, satu-satunya sahabat yang banyak riwayat hadis daripada Nabi SAW, termasuk ashabus suffah. Baginda layan ashabus suffah. Dan di sini kata ulama, qala al-hawariyun, berkatalah puak-puak hawariyun yang tak setia kepada Nabi Allah Isa. Jumlah mereka lebih kurang 17 orang. Satu riwayat 17 orang. Di zaman Nabi SAW, ashabus suffah berjumlah 70 orang. Ashabus suffah 70 orang. Dan di sini al-hawariyun, sebagai ulama menyatakan tak sampai 20 orang, hampir 17 orang. Nahnu ansarullah, kamilah wahai Isa sedia menjadi ansarullah, pembantu-pembantu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebut tentang al-hawariyun. Al-hawariyun maknanya mereka yang mendampingi, mereka yang golongan yang sentiasa bersama-sama baginda, ingin bela agama bersama-sama dengan Nabi Allah Isa AS. Bahkan di sana Nabi SAW banyak riwayat baginda memanggil, lapor, menggelar sebagian sahabat-sahabat akan gelaran tertentu. Baginda beri nama yang pelbagai. Antaranya ialah baginda pernah bersabda, amin hadhil ummah, amin mereka yang paling amanah di kalangan umat. Amin hadhil ummah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, tanpa menolak amanah, jujur, akhlak yang ada pada sahabat-sahabat yang lain. Demikian juga al-hawariyun. Satu hadis di dalam kitab Ibnu Katsir menyebut, likulli nabiyyin hawariyun, setiap nabi ada pembela dia, pembantu dia. Wa anna hawari, sesungguhnya mereka yang sentiasa bela tu Az-Zubair. Zubair mendapat nama di sisi Nabi SAW tanpa menolak sahabat-sahabat yang lain. Huzaifah, pemegang rahsia Nabi SAW. Senarai nama-nama mereka yang munafik, baginda beritahu kepada Huzaifah. Huzaifah memegang senarai nama mereka yang munafik. Sekali Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah jumpa dengan Huzaifah. Wahai Huzaifah, aku mendapat tahu kamu mengetahui memegang senarai nama mereka yang munafik. Aku tidak ingin mengetahui siapakah mereka, cuma aku
Aku ingin mengetahui adakah aku di kalangan mereka yang munafik. Siapa tanya? Sayyidina Umar. Kata Huzaifah, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, kamu tidak tersedarai di kalangan mereka yang munafik. Demikian juga gelaran baginda kepada Khalid ibn Walid. Kita biasa dengar siapakah Khalid ibn Walid? Ketua di dalam tentera Islam. Tentera Islam dikepalai oleh Khalid ibn Walid, sehingga Khalid ibn Walid dipanggil oleh baginda sebagai Saifullah. Tidak ada peperangan, maknanya peperangan yang banyak disertai oleh Khalid ibn Walid, dan dia adalah dalam kata lain kepala pemegang bendera. Pun begitu, bila mana saat-saat meninggalnya Khalid ibn Walid, di mana dia meninggal di rumah, menangis dia. Timbul persoalan, walhal banyak peperangan yang disediakan oleh Khalid bin Walid, walhal sahabat-sahabat yang lain, Masya Allah, Tabarakallah, syahid pada jalan Allah. Tentera biasa, Khalid bin Walid ketua pemuka Islam, meninggal di mana? Meninggal di rumah. Timbul persoalan. Ada sebahagian ulama menjawab, kenapakah Khalid ibn Walid tidak disyahidkan pada jalan Allah? Walhal kebanyakan sahabat syahid peperangan Badarnya, Uhudnya, Hunainnya, Ahzab dan sebagainya. Mereka menjawab, bagaimana mungkin Khalid ibn Walid boleh syahid pada jalan Allah? Tidakkah Khalid ibn Walid dipanggil, digelar sebagai Saifullah? Apa makna Saifullah? Pedang Allah. Bagaimana pedang Allah boleh patah di dalam medan peperangan? Bagaimana pedang Allah Khalid ibn Walid boleh patah di dalam medan peperangan? Allah Ta'ala jaga pedang dia. Justru kata ulama, antara hikmah Khalid ibn Walid tidak disyahidkan pada jalan Allah, Khalid bin Walid digelar sebagai pedang Allah. Wallahu a'lam. Banyak di kalangan sahabat-sahabat diberi nama oleh baginda. Abu Hurairah, bapa kunci kepada Abdul Rahman bin Safrah, seorang sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Qala al-hawariyun, berkatalah wa hawariyun, nahnu wahai Nabi Allah Isa, nahnu kamilah ansarullah, sebagai pembantu-pembantu agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Amanna billah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, washhad bi anna muslimun, dan saksilah bahwasanya kami muslimun, golongan yang menyerah diri kepada Allah. Di sini muslimun, apa makna muslimun? Muslimun adalah menyerah diri. Islam, baginda bersabda, aslim taslam, serah dirilah kamu, masuklah kamu ke dalam Islam. Aslim taslam, kamu akan selamat. Aslim, serah diri di dalam menjunjung tiga perintah Allah. Segala surah Allah kita datang, segala larangan Allah kita tinggal. Ini bermakna, kata ulama, mereka yang masih lagi belum menyerahkan diri mereka di dalam agama, belum kesempurnaan Islam dia, iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. 53, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Rabbana, wahai Tuhan kami, di antara doa yang dipanjatkan oleh golongan Hawariyun. Rabbana, wahai Tuhan kami, doa mereka, amanna bima anzalta, kami beriman, bima anzalta, dengan apa yang kamu turunkan di dalam kitab Tauratnya, dahulu di dalam kitab Injilnya, dan kini kitab Tauratnya kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Wattaba'na ar-rasul, dan kami juga telah ikuti ar-rasul, rasul kamu Nabi Allah Isa alaihi salam. Faktubna ma'asyahidin, maka tulislah kami, catatlah kami, jadikan kami ma'asyahidin, bersama mereka yang menyaksikan keimanan kami kepada kamu, tauhid kami,
juga kami merupakan golongan yang mana mengikuti segala ajaran yang didatangkan kepada kami oleh kamu, hai Allah, Rasul Nabi Allah Isa alaihissalam. Kami beriman. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala bawa datang doa, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Tuan-tuan rahimakumullah, saya tertarik dengan doa-doa yang berada di dalam Al-Quran, sehingga sebahagian ulama menyatakan tidak ada doa yang terlebih baik melainkan doa yang termaktub di dalam Al-Quran. Di sana, di kedai-kedai buku, tuan-tuan, puan-puan, cari satu buku. Saya tak ingatlah dia punya pengarang dia. Ditulis, dimuat turun balik, susun balik, Rabbana Rabbana yang ada di dalam Al-Quran. Tidak ada, kata ulama, doa yang paling baik, yang paling mulia melainkan doa yang disebut oleh Allah, doa yang dipanjatkan oleh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Jikalah ada doa yang lebih baik, pastinya doa itu keluar daripada mulut Rasul dan Nabi. Kenapa? Mereka merupakan utusan Allah, pilihan Allah, tanpa menolak doa-doa yang didoakan oleh sahabat-sahabat, oleh tabi'in, oleh ulama-ulama, Imam Nawawi, Imam Ghazali dan sebagainya. Tetapi saya sebut lebih aula, lebih utama, lebih afdal bila mana Allah Ta'ala sebut tentang doa-doa mereka. Doa Nabi Allah Adam AS, Nabi Allah Ayub AS, Nabi Allah Nuh AS dan sebagainya. Tidak ada doa yang lebih baik melainkan doa yang ada di dalam Al-Quran. Demikian juga tentang nama. Ada orang tanya saya tentang nama. Saya beritahu nama yang terbaik, Nabi menyebut di dalam satu hadis Bukhari, Ahabul asma'i ilallah Abdullah Abdul Rahman. Kedua, carilah di dalam lembaran kitab-kitab suci Al-Quran Al-Karim, jelas di sana ada nama-nama Nabi, nama-nama Anbiya. Dan ingin saya sebut di sini ialah nama yang lebih afdal ialah nama yang ringkas. Adam, Nuh, Soleh, Ismail, Ibrahim, nama yang ringkas. Tak perlu panjang, berjela-jela. Saya tidak menafikan nama-nama yang lain. Cuma saya sebut apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang sebenar. Ini disebut oleh sebagian ulama. Bila mana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran betapa mereka yang dipilih oleh Allah sebagai Rasul, sebagai Anbiya, dan namanya disebut oleh Allah. Minta maaf kenapa kita tak terpanggil, umat Islam kita hari ini tak terpanggil untuk maknanya menjadikan anak kita, cucu kita nama sebagai nama-nama mereka. Di manakah panggilan kita? Adakah kita terpanggil, maknanya tertarik untuk menamakan anak kita, cucu kita, cicit kita tentang nama-nama Anbiya? Tidakkah mereka ini merupakan orang yang dipilih khusus oleh Allah? Maksudnya di kalangan mereka ulul azmi yang 5, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Isa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Di sini doa-doa yang dipanjatkan oleh nabi-nabi, bahkan oleh golongan-golongan yang mendapat kerajaan Allah Subhanahu wa taala. 53, Rabbana wahai Tuhan kami, amanna bima anzalta, kami beriman dengan apa yang kamu turunkan, wattaba'na ar-rasul, dan kami hakikatnya telah mengikuti ar-rasul, rasul yang kamu utuskan, Nabi Allah Isa alaihissalam. Faktubna ma'asyahidin, maka catatlah kami, tulislah kami, jadikanlah kami ma'asyahidin, bersama-sama mereka yang menyaksikan tentang tauhid kami, iman kami kepada kamu. 54, wa makaru wa makarallah. Wa makaru, mereka golongan Yahudi di zaman Bani Israel, wa makaru, mula melakukan tipu daya, wa makarallah,
dan Allah Subhanahu wa taala membalas akan tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pembalas akan tipu daya. Wa makaru, di sini Allah Taala datangkan kalimah jamak. Mereka yang ramai, mereka mula melakukan tipu daya. Mereka tidak senang hati kufurnya mereka kepada Allah Ta'ala. Mereka menentang kedatangan Nabi Allah Isa AS. Kenapa? Nabi Allah Isa datang membawa Taurat. Dulu Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa AS membawa Injil. Sebelum itu Nabi Allah Musa membawa Taurat. Datangnya Nabi Allah Isa bawa Injil, sebahagian golongan Yahudi Bani Israel tidak senang hati tentang datangnya Isa. Riwayat menyatakan golongan-golongan yang tidak puas hati mulalah membuat huru-hara. Dan di sana ada raja yang zalim, raja yang kafir. Golongan yang tidak senang hati datangnya Nabi Allah Isa mula menghadap raja, bagi tahu raja yang bukan-bukan. Isa datang, porak-poranda kaum masyarakat ingin untuk ambil alih teraju pemerintahan. Isa lahir tanpa ayah, sesuatu yang mustahil untuk diterima. Macam-macam tuhuman mereka terhadap Nabi Allah Isa, sehingga raja telah mengeluarkan keputusan, wahai rakyat, wahai tenteraku, hendaklah kamu tangkap Isa, hendaklah kamu bunuh Isa, hendaklah kamu soleh Isa. Kenapa? Makian mereka terhadap Isa. Raja termakan akan kata-kata golongan-golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Isa. Wa makaru, wahai Muhammad, Bani Israel, Yahudi Bani Israel mula melakukan makaru, tipu daya. Mereka ingin buat kerosakan, ingin membunuh. Tipu daya antaranya mereka ingin untuk membunuh Nabi Allah Isa AS. Ayat 54 ini disokong oleh ayat-ayat yang lain. Kita buka dalam surah An-Nisa 157, 158, di mana Allah Subhanahu wa taala paparkan kepada kita betapa golongan-golongan yang demikian, oleh kerana tidak senang hatinya mereka tentang datangnya Nabi Allah Isa AS, mulalah melakukan sesuatu yang buruk. Di dalam surah An-Nisa ayat 156, wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan 'azima. Wahai Muhammad, ingatlah bila mana dengan kekufuran yang dilakukan oleh mereka terhadap Nabi Allah Isa, wa qawlihim, dan kata-kata mereka ala Maryam, kepada Maryam, mak Nabi Allah Isa AS. Mereka kufur kepada Allah, kufur kepada Nabi Allah Isa. Wa qawlihim, dan kata-kata mereka ala Maryam, mereka tuduh Nabi Allah Isa nya, mak Nabi Allah Isa nya Maryam AS, buhtanan azima. Buhtan, satu tuduhan, azimah, yang besar, yang berat. 157 surah An-Nisa, wahai Muhammad, wa qawlihim, dan kata-kata mereka, tuduhan mereka, tuduhan mereka Bani Israel, Yahudi di kalangan Bani Israel, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam, sesungguhnya kami, kata mereka, qatalna, telah membunuh Al-Masih Isa ibnu Maryam, Al-Masih Isa bin Maryam, kami telah membunuh Isa bin Maryam, kami telah bunuh dia. Rasulullah, mereka ejek Isa AS, Rasul Allah konon, kata mereka. Tafsir di sini menyebut kata-kata mereka, dakwaan mereka. Wa qawlihim, kata-kata mereka, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam, Rasulullah, yang dikatakan Rasul Allah. Ayat 55, ayat 54,
Wa makaru, mereka mula melakukan tipu daya. Mereka ingin untuk membunuh Nabi Allah Isa alaihi salam. Di sini ada dua wajah, dua keadaan. Satu, sebahagian ulama menyatakan golongan-golongan pemuka-pemuka, mereka yang pemberontak, katakan, ingin untuk membunuh Nabi Allah Isa AS, lebih kurang 20 orang. Mereka mesyuarat dan sebagainya. Lalu mereka datang untuk kepung rumah Nabi Allah Isa AS. Wa makaru, mereka telah mengepung rumah Nabi Allah Isa. Dan ketua mereka mula masuk rumah Nabi Allah Isa. Mereka kejar masuk ceroboh rumah Nabi Allah Isa AS. Lalu satu riwayat Allah Ta'ala telah menghantar kabus, mengkaburi keadaan sekitar. Dia tak nampak. Ketika itulah Nabi Allah Isa diangkat ke langit ketika usia 33 tahun. Dan orang yang ingin bunuh Nabi Allah Isa itu sendiri, Allah Ta'ala samakan mukanya bagaimana muka Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa diangkat ke langit. Dan orang yang benar-benar ingin membunuh Nabi Allah Isa dengan ganjaran yang lumayan, untuk siapa dapat tangkap Isa hidup atau mati dapat ganjaran begian-begian. Orang yang ingin bunuh Nabi Allah Isa sendiri, Allah Ta'ala tukar wajah dia bagaikan Nabi Allah Isa. Waktu yang sama Nabi Allah Isa diangkat ke langit. Dan bila mana kawan-kawan dia seangkatan dengan dia masuk rumah, mereka nampak inilah Isa. Mereka tangkap. Kata ketua mereka yang masuk mula-mulanya, yang ditukar wajah mereka bagaikan Nabi Allah Isa, aku ni kawan kamu. Tidak, kamu Isa. Tidak, aku ni kawan kamu. Tadi aku lah belanja kamu makan. Kamu 2 keping roti canai, kamu nasi lemak, 2 ketul ayam, katakan. Aku yang belanja kamu. Tidak, betul aku yang belanja kamu. Mereka tuduh, mereka kata, mereka dakwa, wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah, wahai Muhammad. 157 An-Nisa, wa ma qataluhu, wahai Muhammad, wa ma, dan tidaklah qatalu, mereka bunuh Nabi Allah Isa. Wa ma salabuhu, dan tidaklah mereka menyulih Nabi Allah Isa alaihi salam. Walakin syubbiha lahum, tetapi ditashbihkan, disamakan muka orang yang ingin bunuh Nabi Allah Isa bagaikan Nabi Allah Isa. Walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu, sesungguhnya mereka yang selisih faham pada urusan ini di dalam syak wasangka. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'an dhanni, tidaklah mereka kecuali mereka tidak ada ilmu pun kecuali ikuti akan sangkaan mereka. Wa ma qataluhu yakina, tidaklah mereka bunuh Isa dalam penuh yakin mereka. Kenapa kita datang 20 orang? Kenapa berjumlah kita hanya 19? Timbul persoalan. Wa ma qataluhu yakina, tidaklah mereka bunuh wahai Muhammad, bunuh Isa itu hal keadaan mereka yakin yang mereka itu telah membunuh, benar-benar membunuh Nabi Allah Isa. 158 bal rafa'ahu Allahu ilaihi, bahkan rafa'ahu Allah Ta'ala mengangkat Nabi Allah Isa alaihissalam ilaihi, ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah Ta'ala aziz, maha perkasanya Allah terhadap golongan yang kufur, hakima, kebijaksanaan di dalam pentadbiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Jelas maknanya wa makaru, wahai Muhammad, golongan Yahudi di zaman Nabi Allah Isa alaihissalam, khususnya golongan Bani Israel, wa makaru, mereka mula melakukan tipu daya, mereka kepung rumah Nabi Allah Isa alaihissalam. Wa makarallah, dan Allah Ta'ala membalas tipu daya mereka, diangkatnya Nabi Allah Isa alaihissalam dan ditukar wajah mereka yang ingin bunuh Nabi Allah Isa
Salah seorang daripadanya disamakan mukanya bagaikan muka Nabi Allah Isa AS. Wa makarallah, Allah SWT membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah Ta'ala sebaik-baik pembalas tipu daya. Satu. Di dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir ada menyebut satu riwayat di mana Nabi Allah Isa AS dia mengetahui yang pemberontakan di kalangan Yahudi ingin bunuh Nabi Allah Isa. Lalu Nabi Allah Isa AS memanggil akan kawan-kawan dia, puak-puak Hawariyun. Wahai kamu, aku tak senang hati nampak gayanya golongan Yahudi ingin bunuh aku. Disuruh aku merayu kepada kamu, nak bagi tahu siapakah di kalangan kamu yang 17 orang ini ingin menyamar menjadi aku. Dan insya-Allah dia akan bersama-sama aku di dalam syurga. Seorang pemuda bangun, wahai Nabi Allah Isa, saya sanggup, kamu terlalu muda. Nabi Allah Isa bagi tahu untuk kali yang kedua, siapakah di dalam kamu ni yang sanggup menyamar sebagai aku? Aku khawatir yang aku akan dibunuh. Dan jikalah dia sedia, dia yang mana sedia menggantikan aku dan dia sedia untuk dibunuh, janganlah dia khawatir, yakinlah dia akan bersama-sama aku di dalam syurga. Pemuda yang sama bangun, angkat tangan, wahai Nabi Allah Isa, aku sanggup, kamu terlalu muda. Dibagi tahu untuk kali yang ketiga, demikian juga siapa yang sanggup untuk ganti depan aku, menyamar sebagai aku, kelak dia akan sama-sama aku di dalam syurga. Pemuda yang sama bangun, wahai Nabi Allah Isa, aku sanggup, demi Allah, aku yakin dengan Allah, yakin dengan kamu sebagai utusan Allah. Aku rela walaupun aku dibunuh semata-mata untuk agama. Ketika itu kabut datang, Nabi Allah Isa diangkat ke langit. Datanglah puak-puak Yahudi serang. Mereka nampak pemuda ini bagaikan Nabi Allah Isa, ditangkap dan dibunuh. Wallahu a'lam. Itu kata tafsir Ibnu Katsir. Wa makaru, wahai Muhammad, mereka melakukan tipu daya. Wa makarallah, Allah Ta'ala membalas akan tipu daya mereka. Ingat saya bagaimana Nabi SAW hampir sama berlaku ketika mana baginda ingin hijrah ke Madinatul Munawwarah. Golongan Yahudi, puak-puak Quraisy, kepung rumah Nabi SAW 10 orang daripada bangsa yang berlainan, puak yang berlainan, bani yang berlainan, kaum yang berlainan. Hunus pedang mereka ingin bunuh Nabi SAW. Baginda pada awalnya memanggil Sayyidina Ali, wahai Ali, tidurlah kamu di tempat pembaringan aku. Ini selimut hijau daripada Hadratul Maut, ini aku selalu gunakan. Tidurlah kamu, aku dan Abu Bakar akan hijrah ke Madinah pada malam ini juga. Di luar sana rumah baginda dikepung 10 orang, satu riwayat, pemuka-pemuka Quraisy. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, Allah cerita pada kita, kita buka Rahikul Maktum, sirah Nabi SAW. Satu riwayat baginda mengambil segempat pasir tanah, lalu dibaca pada tanah pasir tersebut surah Yasin ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Dihembus dan ditabur kepada badan-badan musyrikin, pemuka-pemuka di luar sana. Tuan-tuan rahimakumullah, lihat, kata ulama, dengan satu ayat sahaja, dengan satu ayat surah Yasin. Surah Yasin mengandungi 83 ayat. Yasin adalah hati kepada Al-Quran. Baginda menyebut dalam satu hadis, setiap sesuatu ada hati, dan hati kepada Al-Quran adalah surah Yasin. Satu ayat di dalam surah Yasin, ayat 9 surah Yasin dibaca, subhanallah, tabarakallah, boleh menyelamatkan nyawa siapa? Bukan sembarangan orang.
Bukan manusia biasa, bukan Nabi SAW sebagai Habibullah, sebagai Sayyidul Mursalin, ketua para Rasul, Khataman Nabiyyin, penutup segala Nabi, Ulul Azmi, Habibullah, kekasih Allah. Subhanallah, tabarakallah. Betapa kita dapat bayangkan surah Yasin itu sendiri mempunyai kaifiahnya, kelebihannya, afdalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru, bagaimana mereka ingin kepung baginda, ingin bunuh baginda pun, wa makarallah, Allah taala membalas tipu daya mereka. Kenapa? Ketetapan daripada Allah ingin selamatkan baginda, walaupun seluruh orang akan muka bumi untuk binasakan baginda, baginda akan selamat. Wallahu khairul makirin. Akhir sekali 55. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. إذ قال الله, wahai Muhammad, ingatlah tak kala mana berkatalah Allah Ta'ala, berfirmanlah Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Isa, Ya Isa, wahai Isa, inni mutawafika, aku mewafatkan kamu. Inni, sesungguhnya aku, mutawafika, mewafatkan kamu. Sebahagian mufassir menyatakan Allah Ta'ala wafatkan Nabi Allah Isa. Kenapa Allah Ta'ala bawa datang kalimah wafat, mematikan. Wa rafi'uka ilayya, dan mengangkat kamu ke sisi aku. Satu. Sebahagian ulama mufassirin menyatakan tidak. Allah Ta'ala bawa datang kalimah mutawafika, sesungguhnya aku, wahai Isa, mutawafika, mematikan kamu. Mati di sini lebih kepada menidurkan kamu. Kenapa? Baginda sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan pakai kalimah mati kepada tidur. Harian kita, saya yakin tuan-tuan perempuan bangun tidur, apa doa kita? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, allazi yang mana ahyana, menghidupkan kami, ba'da ma amatana, setelah mana mematikan kami. Ba'da ma amatana, matikan kami. Kita tidur, kita mati, kita disebut mati sebagai, disebut tidur sebagai mati. Wa ilaihin nusyur, kepada kita dikembalikan. Itu sabda baginda, itu doa baginda. Bahkan Allah Ta'ala terangkan kita juga, nyatakan pada kita tentang tidur itu merupakan satu kematian. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah dialah zat yang mana yatawaffal anfusa, mematikan jiwa. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, ketika mana dia mati, wallati lam tamut fi manamiha, dan dia ketika mana dia tidur pun hakikatnya dimatikan oleh Allah, ditarik nyawa dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kata ulama, inni mutawafika, wahai Isa, aku mematikan kamu, aku menidurkan kamu, aku pengsankan kamu, wa rafi'uka ilayya, dan mengangkat kamu ke hadrat aku. Di sini kata ulama bukanlah bermakna Allah Ta'ala berada di atas langit, tidak. Wa rafi'uka ilayya, wahai Isa, wa rafi'uka, dan aku mengangkat kamu, ilayya, ke hadrat aku. Adakah Allah Ta'ala berada di langit? Subhanallah, maha suci Allah. Allah Ta'ala zat yang maha agung, tidak mengambil tempat bersalah dengan benda-benda yang baru, bersalah dengan makhluk. Tidakkah sifat 20 yang kita belajar, wujud, tidak, bapa, qiyamuhu ta'ala binafsi, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala mukhalafatuhu, bersalahan Allah Ta'ala zat yang maha agung, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, terhadap benda yang baru. Allah Ta'ala zat yang tidak mengambil tempat, tidak bersuara, tidak berjisim, tidak berjirim.
Kenapa Allah Ta'ala bersama dengan makhluk, dengan benda yang baru? Wallahu a'lam. Allah Ta'ala Khaliq pencipta. Kita adalah makhluk yang diciptakan. Allah Ta'ala adalah Khaliq pencipta. Selain daripada Allah adalah makhluk yang dicipta. Allah Ta'ala adalah Razik, pemberi rezeki. Selain daripada Allah adalah makhluk yang diberi rezeki oleh Allah. Allah Ta'ala adalah Malik, Malik Yaumiddin. Selain daripada Allah adalah Mamluk yang dimiliki oleh Allah. Kita adalah hak milik Allah. Wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Dan kami mengangkat kamu wahai Isa, membersihkan kamu. Wa rafi'uka ilayya, angkat kamu, wa mutahhiruka, dan membersihkan kamu minal ladzina kafaru, daripada golongan yang kufur kepada Allah. Di sini kata ulama, bila ketika mana golongan-golongan yang mentohmoh, menyanjung. Satu riwayat, bila mana Nabi Allah Isa dengan mukjizat yang begitu besar, yang begitu hebat, boleh menghidupkan orang mati, lalu kata mereka Isa adalah bagaikan Tuhan, Isa adalah Allah. Innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sebenarnya Allah Ta'ala itu adalah Isa. Quran menyebut Innallaha huwal masih, Allah Ta'ala itu adalah Isa. Dakwa mereka, golongan yang kufur. Demikian juga berkata orang Nasrani, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Kata orang Nasrani, al-masih Isa adalah anak Allah, juga kufur. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, kami bersihkan kamu hai Isa daripada golongan mereka yang kufur. Tuduh kamu macam-macam, tuhmu kamu dengan macam-macam tuduhan. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan kami jadikan kamu, pengikut kamu, fawqal ladzina kafaru, kurniaan yang banyak terhadap golongan yang kufur bila pada hari kiamat. Summa, kemudian ilayya marji'ukum, kepada aku wahai Isa, wahai kamu hamba-hambaku, marji'ukum, kamu akan dikembalikan. Fa ahkum bainakum, dan aku akan hukum kamu, hisab segala amalan kamu, bainakum, di antara kamu, fima kuntum, dengan apa yang kamu, fihi, di dalam apa-apa urusan pun, takhtalifun, selisih faham. Fahaman kamu kepada Isa bergiat-giat, amalan kamu baik buruk akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa ilayya marji'ukum, jelas kita adalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada Allah, dan satu hari nanti kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih kurang daripada firman saya. Mudah-mudahan kita mendapat sebanyak impak daripada firman Allah Ta'ala untuk menutup pintu hati kita betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Sama-sama kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.